اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Percaya kita, beriman kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung baik dan jahat itu daripada Allah, yakni daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula untung baik yang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, ta'ah seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat, qada dan qadar Allah. Apa dia untung jahat? Untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Sembah berhala seseorang adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan maksiat oleh seseorang mencuri, seseorang merampok, seseorang berjudi, seseorang minum arak, seseorang berzina, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksiat. Untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Kufur qada dan qadar Allah, maksiat qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita, rukun iman yang keenam. Jelas nyata di tajuk rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dalam hadis Jibril. Dan engkau beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan qada dan qadar Allah, baik qada dan qadar Allah, jahat qada dan qadar Allah. Ini jelas nyata
ditajuk rukun iman yang keenam. Baik dan jahat. Apa dia jahat? Comel dalam kitab Hidayatus Sibyan ni diperjelaskan. Jahat adalah kufur dan maksiat. Sebab terkadang orang kita terjemuh dengan baik dan buruk. Baik dan buruk. Apa dia buruk? Miskin. Apa dia buruk? Sakit. Qada dan qadar. Dia tak terjemuh dengan jahat. Dia terjemuh dengan buruk. Jadi hak buruk ni miskin, buruklah. Hak baik ni kaya, senang. Sakit, sakit tu buruklah. Hak baiknya sehat. Jadi miskin, sakit, qada dan qadar. Diterjemuh dengan perkara yang buruk, perkara jahat. Di dalam hadis yang lainnya, khairihi wa syarrihi, baik dan jahat, hulwihi wa murrih, manis dan pahit, qada dan qadar. Itu dalam hadis riwayat yang lain. Manis, qada dan qadar, pahit pun qada dan qadar. Hak pahit tu bolehlah letak. Apa pahitnya? Miskin. Apa pahitnya? Sakit. Bolehlah letak. Hak syarihi itu perkara jahat. Qada dan qadar. Apa perkara jahat? Kufur dan maksiat. Datang dari qada dan qadar. Ini pegangan kita rukun iman yang keenam. Nanti saya akan bicaralah berkaitan dengan perkara jahat ni. Adapun percakapan adab kita, kita diwajibkan dalam bercakap ni yang baik daripada Allah, yang jahat, yang kurang daripada diri kita sendiri. Kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa jangan sesekali diharamkan kita menyandar perkara jahat, perkara yang buruk, perkara yang kurang kepada qada dan qadar Allah. Itu adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan kita sendiri. Itu bukan hanya penceramah yang nak menutupi ceramah mereka dengan kata yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Bukan penceramah sahaja. Semua kita bercakap dengan percakapan yang sama, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Tapi itu bukan pegangan. Itu hanya adab percakapan. Pegangan kita rukun iman yang keenam lah. Itu pegangan kita. Rukun iman yang keenam, baik, jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia di antaralah yang banyak jumpa terpesong. Yang pertamanya berkaitan dengan perkara yang jahat, bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Satu laginya yang banyak terpesong adalah berkaitan dengan kedudukan ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Di sisi akidah ahli sunnahnya macam mana, di sisi akidah Mu'tazilah yang terpesongnya macam mana. Ini di antara yang timbul hak terpesong. Tetapi terpesong dalam bab ikhtiar dan usaha ditajuk rukun iman yang keenam, tidak dinyatakan ikhtiar dan usaha. Tapi kena perjelaskan molek lah. Hak rukun iman keenam ni sampai kepada kena perjelaskan molek berkaitan dengan kedudukan ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Hamba di sini manusia, hamba di sini termasuk jin, hamba di sini termasuk malaikat. Jadi macam mana kedudukan
pilihan dan perbuatan hamba di sisi akidah Ahlussunnah Jemaah tu kena perjelaskan. Sebab apa tak ada ni ditajuk rukun iman yang keenam ni. Tetapi terpesong pada perkara jahat bukan qada dan qadar. Sebab perkara jahat qada qadar ini jelas sangat-sangat ditajuk rukun iman yang keenam. Jadi macam mana boleh terpesong juga berkaitan dengan perkara jahat tiba-tiba bukan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Patu berat sangatlah. Sebab apa? Sebab nyata dah di rukun iman yang keenam, baik iman dan taat, qada dan qadar, perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Jelas di tajuk rukun iman yang keenam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minggu lepasnya saya bicara berkaitan dengan rukun iman yang keenam, keluar dua pegangan. Satunya qada, satunya qadar. Atas jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini jalanan Imam Asy'ari. Jadi insya-Allah kita ambil satu-satulah. Kita ambil satu-satu, satunya qada, satunya qadar. InsyaAllah saya akan bicara hak qada terlebih dahululah. Sebab ketentuan azali umpama pelan. Qadar perbuatan Allah umpama pelaksanaan. Jadi bicara pelanlah terlebih dahulu. Bicara bab qada terlebih dahulu. Ini kalau kita bicara huraian rukun iman yang keenam. Huraian rukun iman yang keenam. Adapun kalau kita balik kepada kita mengaji kaedah sifat 20, dimulai dengan perbuatan Allah terlebih dahulu. Barulah pergi kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaedah sifat 20 bicara kudrah, barulah bicara iradah, barulah bicara ilmu. Jadi sifat Allah kita maklumlah. Qadimah belaka sedia kala tak ada nombor. Pada ni bukan sifat Allah bersusun bukan. Cuma diletakkan susunan hanya tanpa letak susunan kita nak sebut macam mana. Bukan kata 20 sifat. 2 sifat pun tak boleh nak sebut kalau kita tidak susun. Faham tak? Boleh tak 2 sifat kita sebut serentak? Tak boleh. 2 sifat pun nak sebut dia kena sebut sifat yang pertama, sebut sifat yang kedua. Sama telah pula 20 sifat. Jadi kok mana pun kena susun 1, 2, 3. Tapi sifat Allah tidak bersusun. Sebab sifat Allah qadimah, sedia kala belaka. Sebab apabila sebut kata qadim yang sedia kala, 2. Zat Allah dan sifat kesempurnaan bagi Allah. 2 ni saja yang qadimah, yang sedia kala. 2 ni saja yang qadim, yang sedia kala. Zat Allah dan juga sifat kesempurnaan Allah. Jadi sifat kesempurnaan Allah ni tidak bersusun. Cuma ulama kena letak susun. Ulama letak susun ni ada hikmah dia lah pulaknya. Faham tak ni? Tapi dimulai dengan kudrah, sifat yang ke-7, barulah pergi kepada iradah, sifat yang ke-8. Jadi sifat kudrah Allah yang kudrah yang menjadikan segala-gala perkara. Itu qadar. Allah menjadikan segala-gala perkara muwafaqah dengan ketentuan Allah pada azal.
Sifat yang ke-8 sifat iradah, qada. Jadi perbuatan Allah terlebih dahulu barulah pergi kepada ketentuan Allah. Itu kalau kita mengikut kaedah sifat 20. Hari ni kita bicara rukun iman ni. Bicara rukun iman, 2 pegangan, 1 ketentuan azali, 1 perbuatan Allah. Kita akan mulai bicara ketentuan azali. Dalam kaedah sifat 20, dimulai dengan sebelum masuk wahdaniyah, dimulai dengan sebelum masuk sifat kudrah, sebelum masuk sifat kudrah, dimulai terlebih dahulu dengan wahdaniyah, sifat yang ke-6, yang mana asas membicarakan berkaitan dengan sifat Allah ni adalah dibina atas wahdaniyah. Dibina atas wahdaniyah. Nama ilmu pun nama ilmu tauhid dah. Yang mana agama ni pada zahirnya dibina atas 2 kalimah syahadah. Itu hak zahir Islam. Asasnya adalah 2 kalimah syahadah. Syahadah yang pertama itulah penyaksian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak yang asas yang pertama. Yang zahirnya penyaksian keesaan Allah. Bila pergi kepada iman pun, asas pembicaraan mengenal Allah adalah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa. Jadi asasnya wahdaniyah. Walaupun ulama susun letak wahdaniyah tu sifat yang ke-6. Terdahulu masa bicara rukun iman yang pertama. Terdahulu rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana saya ambil daripada huraian kitab Dalilul Falihin, syarah pada kitab Riyadhus Salihin. Beriman dengan Allah dimulai dengan apa? Ai bi annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'ali. Itu panjang dibicara. Tapi beriman dengan Allah ai bi annahu, dengan bahawa engkau beriman dengan bahawa Allah Ta'ala wahidun, esa, fi zatihi, pada zatnya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Hak saya duk mengaji, hak dalam kitab-kitab lah, bicara rukun iman yang pertama, huraian tok gurunya pun dia sebut berkaitan dengan beriman dengan Allah, dengan beriman dengan Allah Tuhan yang esa. Dia maknanya di huraian tok guru pun apabila menghuraikan rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah, dia akan cerita permulaannya adalah keesaan Allah. Beriman dengan Allah Tuhan yang esa. Itu mula-mula sekali. Walau pergi pada sifat-sifat yang lain. Jadi dalam kitab Dalilul Falihin, beriman dengan Allah ai bi annahu wahidun fi zatihi wa sifati wa af'ali. Engkau beriman bahawa Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Itu ada ni. Dimulai dengan keesaan Allah. Jadi hak zahir 2 kalimah syahadah. Syahadah pertama penyaksian keesaan Allah. Pergi kepada iman, beriman dengan Allah, dimulai dengan beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keesaan Allah tu pula, keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan tu kita akan bicara di rukun iman ke-6 ni, sekalian qada dan qadar ni. Maknanya hak beriman dengan qada dan qadar ini sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bicara qada dan qadar ini bicara ta'alluq bagi sifat kudrah, iradah dan ilmu.
Ta'alluq ni fungsi, hijaan. Qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari ke, jalanan Imam Maturidi ke, qada dan qadar adalah ta'alluq qudrah, iradah dan ilmu. Jadi qudrah, iradah, ilmu ni maksud di bawah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Kita beriman dengan Allah Taala yang bersifat dengan iradah. Kita beriman dengan Allah Ta'ala yang bersifat dengan ilmu. Jadi qada qadar ni sudah masuk ke di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Nabi datangkan qada dan qadar ni rukun iman yang asing? Sebab apa? Sebab kebimbangan berkaitan dengan qada dan qadar ini sangat besar. Penekanan, penjagaan berkaitan qada dan qadar ni sangat besar. Kena amati molek. Sebab itulah didatangkan qada dan qadar yang sudah masuk di bawah beriman dengan Allah yang bersifat qudrah, iradah, ilmu di rukun yang asing, rukun yang keenam. Kenapa tidak ada rukun iman? Beriman dengan Allah yang mendengar, beriman dengan Allah yang melihat. Itu sama pasar kan masuk kepada beriman dengan Allah, rukun yang pertama lah. Dah qudrah, iradah, qudrah, iradah, ilmu pun sama juga. Ada ni. Jadi maknanya beriman qada qadar sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah, iradah dan ilmu. Jadi bicara berkaitan dengan sifat Allah, dimulai dengan, diasaskan dengan wahdaniyah. Wahdaniyah tu, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Yang kalau ikut kuliah sekarang, terkini lah, sedang bicara keesaan pada perbuatan. Kuliah Maghrib malam Rabu di Masjid Wakaf Tembesu. Membicarakan berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Ternafi, tertolak, kam muttasil, kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan dengan bahawa semua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Semua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Allah yang perbuat segala-gala. Itu qadar. Perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Simple sahaja. Semua yang berlaku, semua adalah perbuatan Allah. Semua. Yang berlaku di mana? Yang berlaku di bumi, di langit. Yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah. Perkara besar ke, perkara yang kecil ke, tidak terkecuali pula besar-besar zarah, melainkan yang berlaku itu adalah perbuatan Allah. Dah. Ada ni. Tapi kitanya, hak besar tu nampak lah. Hak besar tu kita berpegang lah. Langit, bumi, Allah yang buat. Hak ada di alam cakrawala, Allah yang buat. Kemudian bergerak, tak kira lah, matahari ke, bintang apa yang bergerak, semuanya perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Berpegang bergeraknya alam cakrawala tu bergerak sendiri, perbuatan Allah. Hak besar tu perbuatan Allah. Lepas tu bergerak kita, ni hak kecil je, benda ringan je, tak payah Allah buat lah. Kita buat, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak besar ke, hak kecil ke, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, yang berlaku tak ada perbuatan Allah. Berkelip mata kita, Allah yang perbuat. Bergeraknya nadi kita, Allah yang perbuat.
Oh, nak cerita sesa pada habis hari ni, cerita benda halus-halus banyak lagi lah. Saya cerita dah. Semua yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti makhluk tidak ada perbuatan. Siapa? Yang berlaku di makhluk itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bergerak ni makhluk yang besar-besar ni di alam cakrawala saya perbuatan Allah. Bergerak yang halus-halus ni. Wa imma bergerak pasir ke, wa imma bergerak daun ke, apa yang berlaku hanya Allah yang melakukan. Keesaan pada perbuatan itu pegangan kita. Wahdaniyah pada af'an. Keesaan Allah pada perbuatan. Dengan bahawa makhluk langsung tidak ada perbuatan. Sama ada makhluk tu makhluk yang paling besar sekalipun, malaikah, tidak ada perbuatan. Bukan malaikah yang menjadikan rezeki, bukan malaikah yang menjadikan hujan, bukan. Malaikah tidak ada perbuatan. Bukan gerak dia malaikah itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ni. Mana apa? Makhluk tidak ada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak hakiki dia. Kita duk cerita malaikah buat tu, buat ni. Manusia buat tu, buat ni. Itu dia panggil perbuatan makhluk secara isnad majazi. Letak secara majaz. Bukan hakiki. Tak ada salah. Buat turun rezeki, malaikah. Buat turun hujan, malaikah. Yang meniupkan roh, malaikah. Yang buat jadi mati, cabut roh, malaikah. Itu hanya isnad majazi saja. Mana sandar perbuatan kepada makhluk hanya sandar majazi, letak saja. Hakikinya keesaan Allah pada perbuatan, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahdaniyah. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak ada satu perkara yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah. Ini keesaan pada perbuatan pegangan. Kemudian keesaan pada perbuatan ni, Allah mana yang perbuat segala-gala. Barulah disusuli dengan sifat yang ketujuh, kaedah sifat 20, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang menjadikan segala-gala perkara, yang perbuat segala-gala perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi dimulai dengan perbuatan Allah. Kalau berlaku ni perbuatan Allah, bukan mulai dengan ketentuan Allah. Kita bicara rukun iman yang ke-6, kita bicara ketentuan Allah terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab selain daripada nak bina atas wahdaniyah, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan, nak bina atas wahdaniyah satu, yang zahir berlaku depan mata kita adalah perbuatan Allah, qadar. Jadi bicara hak zahir dululah. Pada ni kita rukun iman, kita akan bicara hak ketentuan lah, hak azali. Hak Tuhan perbuat ni sekarang. Jadi bicara hak pelang dahululah, barulah bicara pelaksanaan. Itu kita susung huraian hak rukun iman yang ke-6. Tapi hak kaedah sifat 20 dia bina asasnya atas wahdaniyah tauhid. Nak bina atas kalimatut tauhid, la ilaha illallah tu kalimatut tauhid. Dia nak bina atas tauhid, itulah dibicarakan bab keesaan dahulu, keesaan pada perbuatan. Allah yang melakukan segala-gala perbuatan, sekalian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Ini saya sebut ni. Nak urah bab qada ni, zarah tu ratus kali sebut no. Zarah, atom lah orang sekarang panggil. Benda yang halus yang tidak boleh dibahagi. Betul tak? Atom. Bukan
atom Hiroshima Nagasaki tu. Tu bom. Tu benda lain ni. Atom, benda yang halus. Itu zarah. Sebab zarah pun tidak berlaku melainkan kesemuanya perbuatan Allah. Itu pegangan kita. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah khaliq selain Allah? Tak ada. Khaliq hanyalah Allah. Semua yang ada ni adalah makhluk Allah. Bukan barang tu saja makhluk Allah. Apa yang berlaku di barang, di sesuatu ni, makhluk Allah. Gerak diam pun makhluk Allah. Kita barang sesuatu ni makhluk Allah nah. Tapi apa yang berlaku di barang tu, di sesuatu tu, makhluk Allah. Allah yang buat. Makhluk Allah lemah. Yang kuasa hanya Khalik. Allah Ta'ala yang kuasa. Faham tak ni? Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia ya Allah atas tiap-tiap sesuatu. Qadir, amat kuasa. Ni kita baca semua ni. Sudah semalam kita baca tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca lepas sembahyang. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Keesaan. Wahdahu. Itu menjadi hal. Hal keadaan Allah ni esa. Keesaan yang kedua. La syarikalah. Apa makna la syarikalah? Tiada sekutu bagi Allah. Bukan keesaan tu. La ilaha illallah. Maknanya Allah jua Tuhan. Esa. Wahdahu. Hal keadaan Allah ni esa. Keesaan yang kedua. La syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah. Makna apa? Keesaan. 3 keesaan tu. Itulah isyarat. Keesaan pada zat. Keesaan pada sifat. Keesaan pada perbuatan. 10 kali kita baca lepas sembahyang ni. Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidup, Allah yang memati. Bukan malaikat Israel. Tu kata tugas malaikat majazi je, letak je. Yang menghidup Allah Ta'ala. Yang mati Allah Ta'ala. Di hujung tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ya Allah atas tiap-tiap satu amat kuasa. Apa nak amat kuasa? Yang berlaku tu semua perbuatan Allah. Jadi makhluk lemah. Apa makna makhluk lemah? Kita nak kena kenal diri kita ni. Kalau sebut kata kita ni lemah. Apa makna lemah? Lemah maksudnya tak boleh nak buat langit, tak boleh nak buat bumi. Itu lemah. Dah. Lemah kita tidak ada satu peranan pun di kita. Kita bergerak ni, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat ke lemah kita ni sebab tak boleh buat langit, tak boleh buat bumi. Hak kecil-kecil ni kita boleh buat lah, kita kuasa lah kecil-kecil ni. Maknanya kita bukan lemah. Kita kuasa juga. Maknanya kita Tuhan juga, Tuhan level kecil. Gitulah. Sebab apa? Kita tak kenal diri kita lemah. Apa makna kita lemah? Apa makna Allah amat kuasa? Makna Allah amat kuasa, perbuatan dia belaka. Tu amat kuasa. Apa makna kita lemah? Tak ada di kita ni. Yang berlaku di kita ni semuanya perbuatan Allah yang amat kuasa. Pegangan ni. Jangan buat pening pula. Bercakap tu bercakap asbab mah. Lepas tu di hati tak hari pun perbuatan Allah. Kita hati orang awam dosa banyak. Memang di hati kitanya, yang mari, yang ingat, yang hadirnya, kita belaka. Tak ada salah tu. Ni kena faham pula ni.
Sekarang ni macam-macam lah ni. Berpegang ni benar pada pegangan. Kita fahamlah pegangan ni. Pegangan ni adalah ni keyakinan dan kepercayaan di hati. Betul lah. Pegangan ni makna apa ni? Keyakinan dan kepercayaan di hati. Kita yakin kepada qada dan qada Allah. Kita percaya semua yang berlaku ni qada dan qada Allah. Cukuplah. Apabila yakin, bila percaya, maka ingat Allah lah. Tu salah lalu dah huraian tu. Salah lalu huraian tu. Kalau ni banyak dalam FB ni dah ajar seumpama ni. Laku pula. Laku. Betul lah. Akidah ni keyakinan dan kepercayaan. Apabila yakin dan percaya, maka ingatlah di hati akan qada dan qadar. Tak ingat, tak ada akidah, dia kata. Bukan gitu tu. Kita yakin percaya yang berlaku ni semua datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah pada perbuatan, Allah mana yang perbuat segala-gala. Sifat yang kedua sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah, yang buat segala-gala perkara. Allah buat begitu. Allah buat sebagaimana tu muwafaqah tu lah. Muwafaqah dengan ketentuan Allah pada azal. Muwafaqah ni selaras, seiring, sebagaimana dengan ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Sifat yang ke-8 iradah. Allah menetap, memutuskan segala-galanya muwafaqah dengan ilmu. Mati di ilmu. Sifat yang ke-9 sifat ilmu. Ini kaedah sifat 20. Selain daripada dibina atas keesaan, yang keduanya hak zahir berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah yang bersifat dan kudrah. Jadi bicara hak zahir dululah. Ni hak dah berlaku ni. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah perbuat muwafaqah dengan ketentuan Allah pada azal iradah. Ni hak kaedah sifat 20. Tapi kita bicara rukun iman yang ke-6, kita akan bicara qada terlebih dahulu. Iradah dan ilmu berbicara bab qadar, kudrah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila qada dan qadar ini ta'alluq kudrah iradah ilmu, sebenarnya dia sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Tapi ini cerita bab iman, membenar hati, bukan cerita bab syuhud di hati. Bukan cerita bab syuhud di hati. Bab syuhud, bab ingat, bab hadir di hati, itu berkaitan dengan basirah. Itu bukan bicara pegangan. Lepas tu saya sentiasa sebut, kena berhati-hati kita orang belajar, kena berhati-hati pihak masjid dan pihak majlis agama pun kena pantau orang yang mengajar akidah dicampur dengan mengajar ilmu akidah dicampur dengan syuhud. Kita bicara i'tiqadi, pegangan, dicampur dengan syuhudi, hak syuhud di hati. Maknanya kita buat apa-apa, kita rasa kita yang merancang. Hati kita tak ingat pun akan tadbir Allah Subhanahu wa taala. Mana pun ni belum berakidah. Allah. Mana contohnya? Orang bisnes yang tak ada akidah. Contohnya dia merancang bisnes dia berjaya. Dia tidak rasa di hati itu semua tadbir Allah taala. Ini orang panggil orang bisnes yang tak ada akidah. Allah. Ini karut belaka ni. Orang yang mengajar, yang dia tak mengaji pun ilmu akidah. Akidah ni pegangan. Dah berpegang, hadir di hati, ingat di hati. Hadir ingat di hati ni bergantung pada basirah masing-masing. Itu bab lain. Dia kan bicara bab pegangan. Makna kalau betul-betul yakin di hati, percaya di hati, apa yang berlaku terimalah sebab qada-qadar. Ni dok. Hilang mutu, mengamuk. Mengamuk dah hilang mutu mahal-mahal ni. Qada-qadar tu kan hilang mutu kan. Kan budak mengamuk. Ni pengamuk ni. Duk mulut je. Tak ada di akidah qada-qadar. Kan dah mengamuk.
Apa nak kita ni? Ngamuk tak? Kalau hilang barang-barang, mutu dah lah hilang barang-barang hak kita sayang tahu rumah. Ngamuk tak? Kodak-kodak tu kan. Tu atur belaka dah. Kenapa nak mengamuk? Mengamuk teman apa tu? Duduk muluk, tak ada di akidah. Dia begitu. Siapa peringkat, hilang bini pun ngamuk juga. Ini contoh dalam ceramah. Orang ada akidah macam mana? Orang ada akidah. Orang ada akidah, bini lari, katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang terbaik bagi aku. Mana kalau mengamuk tak ada akidah. Lepas tu kalau ustaz bini lain ngamuk tak? Kalau ustaz pun ngamuk juga. Ustaz pun tak ada akidah juga mengajar tu lah. Ceramah tak ada akidah juga kena-kena. Sebab dia kata ke dia pun kalau bini lain ngamuk juga. Tak ada akidah ustaz tu. Dah ambil ustaz tak ada akidah apa? Ni maknanya dia jahil berkaitan ilmu akidah. Tapi dibenarkan berceramah, ada tauliah berceramah. Laku dalam FB. Kita hanya bicara iman, bicara pegangan. Percaya sepenuhnya di hati. Hati, rasa, ingat ke tak ingat, itu bergantung pada basirah. Itu bukan bicara bab pegangan. Ada ni. Mana kalulah bini lari mengamuk, tak ada akidah. Ada akidah, bini lari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada akidah. Sebab tu hatu terbaik untuk kita. Tapi masalah dia sendiri pun kalau bini lari dia kata dia mengamuk juga. Dia tak ada akidah juga dengan dia-dianya. Ni karut sangat ni. Ni karut sangat ni. Jadi seperti orang tak ada akidah belaka. Sebut kata bisnes yang merancang. Dah kita rumah tangga kita rancang ke tak? Ni kita nak pergi belajar ni kita rancang ke tak? Pagi-pagi kita rancang dah, masuk siap begiang rancang. Kita rasa kita rancang ke tadbir Allah? Kita lah siap awal ni. Mana ada akidah? Maksud tak ada akidah bagi dia. Kita memang rasa kita yang rancang. Semua kita ada rancang. Kita rancang ke pakai mari jember gitu je. Dah awal-awal pagi dah masuklah itulah inilah rancangan kita tu. Itu rancangan nak mari sini. Lepas tu lepas dia ni rancang ke mana pula? Dia ada rancangan pula. Apa dah ni? Jadi rasa di hati, rancangan sendiri nak. Tak ada salah tu. Hak etikad kitanya, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Itu cerita bab iman. Cerita bab akidah. Bukan cerita bab syuhud di basirah. Kena faham boleh. Syuhud tu bicara bab kedudukan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan susung huraian rukun iman ke-6 ni dengan huraian qada. Kalau pergi kepada huraian qadar, hak kaedah sifat 20 tadi tu dibina atas asasnya wahdaniyah. Disusuli dengan kudrah, bicara hak zahir yang berlaku ni perbuatan Allah, pergi pada bicara sifat iradah, bicara sifat ilmu, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, masuk dah di bawah pada beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ni kitab Hidayatus Sibyan muka surat 17. Muka surat 17 baris yang ke-10. Baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 17 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat dijazam akan ra takbirnya. Dan sunat dijazam akan ra alif hamzah tu. Ra
takbirnya. Takbir Allahu Akbar. Mana ra dia ni? Hak ujung tu lah. Ra takbirnya. Takbirnya apa? Allahu Akbar. Itu takbir. Mana ra dia nya? Hujung tu lah. Ra takbirnya. Dan sunat dijazamkan. Jazam ni dengan makna dipermatikan. Dipermatikan. Ra tu kena bagi matilah. Baca dengan mati. Ra tu bagi depan. Ra tu bagi depan. Allahu Akbaru. Asalnya gitulah. Ra tu bagi depan. Dia mubtada khabar ni. Jadi ra tu memang bagi depan. Dah kita wakaf kan. Jadi sunatnya jazamkan ra. Jazam ni permatilah. Sebab kalau kita ngaji ilmu nahwu, di antara alamat jazam adalah sukun, iaitu baris mati. Jadi jazam di sini bahawa permatikan. Kita kalau bicara jazam i'tiqad tu lain, terjemah kitanya putus. Pandai ni. Kalau kita bicara bab iman, kita bicara bab makrifah, permulaan agama. Kita bicara bab i'tiqad ni, kita bicara jazam juga. Jazam apa? Putus. Putus. Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalilin tu makrifah. Pegangan apa? Jazam. Yakin 100%. Itu jazam bicara bab pegangan. Mana ni? Jazam bicara bab pegangan putus. Mana kata kita tengok 100%. Kalau 99% tak panggil jazam. Jazam ni macam mana? 100% Allah Ta'ala ada. Itu baru jazam. 99% Allah Ta'ala ada. 1% tu kemungkinan tak ada. Itu tak panggil jazam. Tak sah lagi makrifah. Tak sah lagi iman. Tak sah lagi makrifah. Tak sah iman. Kapi lagi tu. Itu jazam dalam bicara makrifah ilmu tauhid. Makrifah permulaan agama lah. Hak cerita bab maqam tu makrifah aulia, tu makrifah sahabah, tu makrifah lain. Makrifah permulaan agama ni jazam juga disebut. Tu jazam makna putus. Ni jazam mana apa ni? Jazam maknanya permatikan ra. Jazam dalam ilmu nahwu dia ada di antara alamat jazamnya adalah sukun. Sukun tu bagi matilah. Kita gitu ada baris-baris kita fathah dhammah dah. Kita ke mana? Saya masa ngaji budak-budak tak ada sukun-sukun ni. Mana ada sukun-sukun? Tanwin dia dah masa dulu bagi dua je dah. Bagi dua di atas, bagi dua di bawah, bagi gitu dah. Tanwin ni orang sekarang dia standard sikit lah bahasa Arab. Kita tak ada domoh tak ada bagi depan lah domoh apanya. Orang sekarang ni domoh. Bagi sukun orang sekarang standard sikit lah bahasa Arab. Sukun tu bagi mati. Jadi salah satu daripada alamat jazam dalam ilmu nahwu adalah sukun. Jadi di sini ni sunat dijazamkan, sunat dipermati ke akan ra takbirnya. Kalau baca dengan Allahu Akbaru tak ada lah gitu dah. Pelik kalau tak imam takbir gitu dah. Allahu Akbaru. Apa pengong lah? Apa pula Akbaru? Kalau mati ra tu bagi depan. Permatilah sebab kita kita berhenti di situ kan. Tapi kalau nak kekalkan bagi depan, sah je. Tapi makruh lah seumpama tu. Pada ni. Dia sunat mati ra. Tak apalah hak ni jelas. Sebab memang kita wakaf di situ, jadi ra bagi depan tu kita matilah. Allahu Akbar. Nanti lepas daripada ni dimasuk kepada bicara doa iftitah tu. Doa iftitah tu kan. Allahu Akbaru kabira tu. Tu bukan kita wakaf tu, kita wasa. Nak baca macam mana tu.
Ni tak apalah. Ketika kita bicara ni sunat ketika takbiratul ihram ni. Hak terdahulu angkat tangan tu macam mana? Sekarang ni takbir tu pula dia kena jazamkan ra, matikan ra. Tu tak apalah. Sebab memang kita matikan ra sebab wakaf berhenti situ kan. Allahu Akbar. Nanti kita akan masuk kepada bicara perkara yang disunatkan selepas takbir pula. Apa dia? Doa iftitah. Tajuk kita hak terdahulunya adalah berkaitan dengan syarat takbiratul ihram. Di bawah tu pula nanti masuk pada syarat qiyam. Dahulu tajuknya niat, rukun yang pertama. Hak tajuk kita sekarang ni, hak tajuk besarnya adalah syarat takbiratul ihram, tu rukun yang kedua. Di bawah tu menyusuli syarat qiyam, rukun yang ketiga. Di bawah tu lagi berkaitan dengan syarat Fatihah, rukun yang keempat. Cuma lepas bicara berkaitan dengan takbir, dibicara pula hak disunatkan ketika takbir, angkat tangan. Yang disunatkan ketika takbir, jazamkan, sukunkan ra, Allahu Akbar. Habislah situ bab takbir. Selepas takbir, dia nak bicara bab doa iftitah. Sebab dalam kitab ni bicara sunat-sunat tu tak panjang. Dan dia tidak ada satu tajuk asing. Dia tak ada tajuk asing. Biasa kalau kita ngaji kitab fiqh, dia ada tajuk asing. Bermula perkara-perkara yang disunatkan di dalam sembahyang. Ada dua bahagian. Satunya sunat ab'ad, satunya sunat hay'ah. Tu kaedah kitab lain. Dan kitab Idatul Sibyang ni tak jumpalah. Hak tajuk betulnya atas nama perkara yang disunatkan di dalam sembahyang. Tidak ada. Tidak didatangkan dalam kitab ni. Tidak didatangkan dalam kitab ini perkara-perkara yang disunatkan di dalam sembahyang. Dia cuma selit-selit gini je. Mana dia rekah lah. Dia lebih kepada permulaan belajar ni hak rukun dan syarat bagi rukun lah. Hak permulaan ni Hidayatus Sibyang kan. Ingat nama kitab tau, Hidayatus Sibyang. Makna dia hidayah, petunjuk, sibyang, kanak-kanak. Dia tak terjemah gitu. Jangan terjemah gitu. Petunjuk bagi orang baru belajar. Gitu. Asal sibyang tu kanak-kanak lah. Tapi orang terjemah petunjuk bagi kanak-kanak, balik mak haji. Malu mak hajinya. Petunjuk bagi kanak-kanak, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Jadi baru belajar ni bab sembahyang ni kok fokus kepada syarat sembahyang, rukun sembahyang, syarat bagi rukun. Hak sunat-sunat ni rekah je lah. Mana dia bubu-bubu gitu je, tak ada kata tajuk khusus. Pada kitab Hidayatul Sibyang. Jadi di bawah tu bicara hak sunat ni doa iftitah. Macam mana nak baca ra, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsiran. Ni ketika takbiratul ihram memanglah Allahu Akbar. Mati ra tu apa hukum? Sunat. Kalau Allahu Akbaru sah je semayang tapi makruh. Gitu je lah. Sunat mati ra. Kau ingat wajib? Bukan ingat wajib Sungguh kalau dengar orang Allahu Akbaru, mu tengok aku tengok lah jawapan dia. Tapi memang ra tu bagi depan. Ra bagi depan lah. Dah bukti tu kan. Ra bagi mati ya. Sunat. Sunat permatikan ra tu. Jazam sukun ra tu hukumnya adalah sunat. Dan sunat membaca doa iftitah. Kemudian daripada takbiratul ihram. Kemudian daripada takbiratul ihram.
pada yang lain daripada sembahyang jenazah. Dan sunat membaca doa iftitah. Doa iftitah ni asal dengan makna doa pembukaan solat. Doa pembukaan solat. Tapi mana doa kitanya? Doa pembukaan solat, kalau doa berbentuk doa sungguhnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'attal masyriq wal maghrib, bainal masyriqi wal maghribi tu. Tu doa sungguh. Itu doa iftitah tu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, perjauhkan daripada aku dan daripada dosa aku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Itu baru doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mana ada doa di situ? Sebab apa panggil doa iftitah? Sebab dia sebenarnya bacaan tu banyak, dan di antara bacaan ni ada hak doa. Tapi hak doa pun dia letak nama doa iftitah juga. Ada ni. Sebab dia punya bacaan-bacaan selepas takbir ni, hak datang daripada Nabi ni banyak. Bukan satu bacaan. Di antaranya doa tadilah. Di antaranya doa. Dan sunat membaca doa iftitah kemudian daripadanya, kemudian daripada takbir pada yang lain daripada solat jenazah. Selain daripada solat jenazah. Semayang mana ni? Termasuk semayang sunat. Sunat baca doa iftitah. Bahkan kalau semayang sunat ditinggalkan bacaan doa iftitah, hukumnya adalah makruh. Sebab ada pandangan dakwah dalam mazhab Syafi'i, baca doa iftitah hukumnya wajib, tak baca tak sah sembahyang walaupun sembahyang sunat. Yang tak ada doa iftitah hanya sembahyang jenazah sahaja sebab nak cepat. Ada ni. Sembahyang jenazah sahaja yang tidak ada doa iftitah. Semua sembahyang termasuk sembahyang sunat disunatkan baca doa iftitah. Kalau tak baca, hukumnya adalah makruh. Doa iftitah ni panjang, kita nak cepat. Hak panjang tu hak kita baca hak panjang. Doa iftitah hak pendeknya ada. Macam sebut tadi kan, bacaan doa iftitah ni sirah dia banyak. Bukan satu bacaan sahaja. Mana di antara bacaan doa iftitah ni? Iaitu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu doa iftitah yang kita biasa baca. Doa iftitah ni dua riwayat ni, bukan satu riwayat hadis ni, bukan ni. Wajjahtu wajhiya lillazi, itu bacaan doa iftitah yang paling afdal kita baca, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahu akbaru kabira ni, hak ni riwayat lain pula ni. Maknanya kalau kita nak ambil satu riwayat boleh dah. Mana? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillah. A'udzubillah lah baca. Dah tu nak kita. Tu satu riwayat. Boleh dah tu. Ni dua riwayat ni. Tak ada ni. Semua kita tak ada Allahu akbar kabira, tidak ada. Mana doa iftitahnya? Wajjahtu wajhiya lillazi. Diambil doa iftitah yang paling afdal, riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab apa? Sebab wajjahtu wajhiya lillazi ni bacaan dia dekat-dekat dengan ayat Al-Quran.
Tapi ayat Al-Quran menghikayatkan kata-kata Nabi Ibrahim AS. Dia ada di hadapan, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Ayat Quran. Mana ni? Ayat Al-Quran. Tapi ada inni di hadapan. Di hujungnya wa ana awwalul muslimin. Hak di sini wa ana minal muslimin, tu beza dia. Faham ni? Jadi wajjahtu ni hak paling afdal sebab bacaan dalam titah hak diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, dia nak dekat sama dengan ayat Al-Quran yang menghikayatkan, menceritakan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Jadi semua kita dalam titahnya apa? Wajjahtu, tak ada Allah Akbar kabira. Allah Akbar kabira tu hadis riwayat lain pula. Ada hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam titah Nabi macam mana? Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Titah yang dia baca dalam mazhab Hambali dengan Hanafi. Pendek je. Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Habis dalam titah. Itu dalam titah Nabi dah tu. Ada ni. Hak lagi doa titahnya. Hak tayyiban mubarakan fih tu. Apa ni? Tak ingat. Hak bacaan-bacaan dalam titah yang lain. Tapi kita dah ayahlah nak apa-apa hak lain. Sekarang kita ambil hak pendek ni. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah? Baca Fatihah. Auzubillah lah. Ta'awuz jangan tinggal, sunat. Faham ni? Kita punya kata doa iftitah, sebenarnya sunat kena baca doa iftitah. Tinggal doa iftitah punya makruh. Kita nak cepat, panjang. Hak tu hak panjang. Kalau nak cepat, apa nak baca panjangnya? Baca Allah Akbar kabira, sampai ke wa asila, doa iftitah. Kita dua ni, kita panggil dua hadis ni, kita ingat ke satu dong. Allah Akbar kabira dengan wajjahtu wajhiya lillazi tu, kita ingat ke satu. Dah. Memang setengah kita tak ada Allah Akbar kabira. Yang ada hanyalah wajjahtu wajhiya lillazi. Kemudian tadi saya mula-mula bacanya Allahu Akbaru kabira sebab saya baca kitab. Saya baca kitab, baca ikut baris. Kan dah ni? Perasan tak? Mula saya baca tadi, doa iftitah ni iaitu Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Baik itu kita baca kitab. Tapi kalau kita baca dalam sembahyang, walaupun Allahu Akbaru kabira, akbar tu tak wakaf sekalipun, afdal kita jazamkan ra juga. Allahu Akbar kabira. Afdal dia gitu. Afdal dia gitu. Ini hak saya mengaji dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandang. Nak baca Allahu Akbaru kabira boleh. Tapi lebih afdalnya Allahu Akbar kabira. Tapi ra tu kena letak bagi depan. Kena letak bagi depan. Faham tak ni? Dah ginilah. Saya tanya di mana-mana pun sama je. Tanya kawan-kawan duduk di Kelantan, duduk di Kedah. Ketika ngapa benda ni? Bacaan-bacaan dalam solat termasuk doa iftitah. Waktu tu aja Allahu Akbaru kabira ke Allahu Akbar kabira. Mereka kata Allahu Akbar kabira belakang. Bukan Terengganu itu saja. Ada ni. Bukan Terengganu saja.
Sebab memang saya ingatnya Allahu Akbar kabira daripada budak siapa ke sekolah ke apa ke, tak ada Allahu Akbaru kabira. Memang dia ajar dengan Allahu Akbar kabira. Tapi takut teranung je dok reti berbagi. Tanya kawan-kawan di Kelantan, di Kedah, mereka mengatakan mereka budak-budak pun gitu juga. Allahu Akbar kabira. Timbul sekarang ni ustaz-ustaz baru dia nak ubah Allahu Akbaru kabira, serta dia menyalahkan baca dengan Allahu Akbar kabira. Bahkan ada buku bab solat ditulis dalam tajuk tu, salah baca dengan Allahu Akbar kabira. Jadi selama-lama ni orang tua-tua kita hak ambil ilmu daripada hak balik-balik Mekah tu dak reti baris belakang. Dak reti baris. Dak reti ilmu nahwu. Ada ni. Orang sekarang je pandai baris ni. Dia pun tunjuk pula kita ni macam ni, masing-masing ada kitab depan ni. Hak Jawi ada baris tau. Hak Umi ada baris tau. Cuba tengok situ, Allahu Akbaru kabira ke Allahu Akbar kabira. Tengok molek sama-sama mocik-mocik. Mocik pun tengok. Ambil cermin mata mocik tengok. Tengok mocik ra tu bagi mati ke bagi depan. Oh, bagi depan. Dan mocik baca mana? Mocik baca Allahu Akbar kabira. Ha, betul ke tak mocik? Oh, sungguh dah mocik ni pulak ni. Dah ambil cermin mata nak tengok bagi ra bagi depan tu. Memang ra tu bagi depan. Memang ra tu bagi depan. Tak kenapa baca dengan Allahu Akbar kabira? Kalau takbir tak apalah, kita wakah dah. Allahu Akbar. Ayolah. Hak ni kita wakah di kabira. Ada ni. Atau panggil apa tu? Selapih. Dia tengok betul baris je. Tapi kalau nak baca Allahu Akbaru kabira, baca je lah. Tapi lebih afdalnya baca dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Tak tukar-tukar lah. Ni dah lah, moga nak lawang tak boleh dah. Sebab apa? Tengok bagi ra tu. Tengok molek moci ra tu bagi apa? Ra bagi depan. Dan moci baca mana? Allahu Akbar kabira. Salah. Salah bubuh. Dia tapi ni ada setengah ulama mengatakan hadis, ada setengah ulama mengatakan kata-kata ulama je bukan hadis. At-takbir jazmun. At-takbir jazmun. Takbir Allahu Akbar dikena jazam. Apa makna jazam? Putus. Allah Maha Besar. Itu. Tanda ni. At-takbir jazmun. Kalau kata hadis Nabi sekalipun, jazmun makna putus di hati. Bahawa Allah Maha Besar. Tapi setengah-setengah ulama menyatakan jazmun tu maknanya putus, betul? Tapi di antara makna jazam dalam ilmu nahunya adalah di antara alamatnya sukun. Jadi diletak at-takbir jazmun. Takbir kena jazam huruf ra. Jadi walaupun tak wakah di akbar pun nak kena sukun juga. Huruf ra tu kena Allahu Akbar kabira. Atau atas pandangan yang kata afdal matikan ra walaupun kita wasal. Gitu je lah. Sebab ambil daripada at-takbir jazmun. Takbir asalnya jazam ni kena putus. Betul? Asalnya gitu. Tapi jazam juga ada makna sukun baris mati. Jadi at-takbir jazmu, takbir ialah matikan ra. Jadi matikan ra walaupun wasal. Atas pandangan ni lah yang kata afdal matikan ra walaupun kita wasal. Bukan matikan ra pada masa doa kita saja. Bagi pandangan ulama yang menyatakan matikan ra ketika Allahu Akbar kabira ni, afdal matikan ra juga ketika azan dan iqamah walaupun wasal. Kan azan dan iqamah kan diwasalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujung tu bawa wakaf.
Hak yang pertama tu kan dia wasal. Dengan satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasal. Sekali pun wasal, mati roh hak yang pertama tu juga. Bukan hak yang kedua. Bukan roh yang kedua je mati. Tak. Yang pertama mati kau. Dah. Azam macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun Allah Akbar yang pertama tu wasa, Allah Akbar yang kedua tu bawa wakaf, walaupun wasa pun mati roh juga. Faham tak ni? Atas pandangan kata takbir kena mati roh walaupun wasa di tengah sekalipun. Jadi gitu je. Sama juga dengan kita takbir raya, begitulah juga. Kan takbir raya kan? Kan wasa kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujung tu bawa wakaf. Hak di tengah tu kan wasa tu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas pandangan kata afdal mati kera ni, takbir macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan duduk pesen kan? Boleh belaka. Kan kalau kita takbir raya kan pergi di masjid surau kan, dia ada orang pegang speaker tu. Ada orang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pula orang speaker tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walau dewasa, bukan wakaf. Wakaf ni macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak lah tau. Ada tu. Tu akhir kan dia gitu kan. Di akhir kan Allahu Akbar. Ibuti. Allahu Akbar. Tu betul lah mati roh sebab dia wakaf suti tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Tak nak gitu. Tapi hak tengah tu dia wasa. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey je. Tak salah lah. Bahasa dengan pandangan afdal gitu walaupun wasa pun. Jadi hak kemudian dia jadi kucar sungguhlah. Tahu tu kita ajar tu jahil sangat ke macam mana. Jadi kita cuma belajar kodok tu. Jadi kalau tunjuk bukti roh ni bagi depan dalam kitab ni, tunjuk molek ni bagi depan ni memang kita serendah. Tak nawang dah kitanya. Kena suti atas kepala hari tu. Mak Haji tak pandai baca roh bagi depan, dia baca bagi mati. Masa memang serendah. Apa? Tengok. Roh bagi apa? Tu selapih orang panggil. Saya sempat tanya ke orang-orang. Negeri demo mana kata. Demo budak-budak. Doa iftitah ni nak tahu ni Allahu Akbaru kabira ke Allahu Akbar kabira, Allah Akbar kabira belaka. Ada ni sebab ilmu dulu ni bukan selapih. Kita ni selapih tengok baris je. Pandailah kita ilmu nahwu ni tengok baris roh bagi depan. Lepas tu apa baca bagi mati. Baca bagi selapih tu. Bagi mati tak ambil selapih lagi ilmu. Tapi kalau nak baca dengan Allahu Akbaru kabira baca je lah. Tapi janganlah baca dengan mati roh salah. Cuma semayang tak batal je lah. Dah. Bahkan setengah orang mengatakan afdal mati karo. Ada ni. Ada macam-macam. Oh ustaz saya nak balik asal pula Allah Akbar kabira semula. Dah apa? Macam tukar lah muka. Ada ustaz mengajar salah bacaan kita waktu-waktu dulu ni. Sebab roh tu bagi depan. Lepas tu macam tukar. Tukar tapi nak boleh ketukar tu payah. Belik lilah lidah. Allahu Akbar kabira. Nak baca Allahu Akbaru kabira. Ru tu bunyi kuat pula tahu dia orang. Dah. Lidah tak jadi dah kan. Dah kalau gitu ustaz saya baca Allah Akbar kabira semula. Ambil orang tu lagi baik pakcik kata. Tu dulu lagi barakah ilmu. Lagi mantap ilmu mereka, lagi dalam ilmu mereka. Cuma siapa kita tu tak ada huraian. Kita hanya tunggu bila orang menyalahkan bacaan Allah Akbar kabira, kita akan jadi tak boleh nak tu. Ada ni.
Memang ada satu rakaman YouTube tu, memang ustaz tu menyalahkan. Tapi ada komen bawah tu. Bagus dia komen. Saya belajar nama kening, takbir kena jazam. Dia kata gitu. Saya pakar, saya belajar nama ni lah. Takbir kena jazam. Dah orang panjang orang kata sebab mungkin dalam FB orang kan. Ni orang belajar tu. Tak payahlah kata salah. Kalau nak kata nak baca Allah Akbar kabirah, baca je lah. Maknanya dalam bank pun, atas pandang kata afdal matira ni, dia matira walaupun wasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak yang kedua tu memang kita matira sebab dia wakaf. Hak yang pertama tu matira juga walaupun wasa sekalipun. Mana ni? Ni hak ni dah lalu pula. Hak wirid semayang tu. Hak takbir 33 kali ataupun setengah riwayat 34 kali tu. Hak tu pun dia buat dengan dia ada tempat tu. Hak wirid semayang tu hak subhanallah, alhamdulillah. Lepas tu Allahu Akbar tu. Dia buat kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Apa benda pula ni kata ni? Dia kata wasa. Bagi depan roh lah. Tak. Sebenarnya waktu bukan kata Allahu Akbar, subhanallah pun, alhamdulillah pun, dia suti-suti. Sebab Nabi nak 33. Salasan wa salasin. Salasan wa salasin. 33. Bila 33 ni dia kena satu. Tapi kita sambung. Bunyi macam sambung tapi kita satu. Maknanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi senapah tu macam sakta, tak apa dah. Dia panggil wakaf dah. Kalau nak wakaf betul boleh lah. Subhanallah, tarik nafas. Subhanallah, tarik nafas. Subhanallah, tarik nafas. Memang paling balik habis dah orang. Bila nak siap main duk gitu. Dah kita sebenarnya satu-satu. Walaupun nampak macam kita sambung pun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak payahlah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang tukar gitu. Allah, orang lain comel-comel. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak pandai dia kata. Sebab kamu bukan wakaf. Bila kamu dah wakaf, kamu rasa kena gini lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kata nak tukar orang tu buat. Sampai kepada takbir dia buat gitu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru matira dia kata. Habis nafas dah kan? Bawa wakaf. Bawalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita orang kampung pun tak pandai pun mikir sikit. Dia ni seorang je mari pelik ni. Orang lain tak apa-apa pun cek dahi dia aku dipanah. Dah lah. Dah orang comel-comel dah tu. Kita nak tukar apa? Dah kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawasan tu. Dah. Satu. Dah kalau satu-satu tarik nafas. Tarik. Awak tarik nafas. Bayar apanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik nafas. Jadi hak tu bukan. Hak tu memang satu. Hak tu memang satu. Tapi kalau dalam iftitah ni memang betul wasa. Allahu Akbaru kabira. Ra tu begitu. Kabira begitu wakaf. Sekalipun afdal kita matikan ra. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kasira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah sekurang-kurang doa iftitah. Hak tak baik kita apa hak lain. Kau nak baca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasbuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kenapa pula? Ambil ni dah lah. Kita nak cepat ni kan semai sunat contohnya. Jangan tinggal doa iftitah. Walaupun semai sunat, kalau tinggal doa iftitah hukumnya adalah makruh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wallahu a'lam.
Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 30, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Taubah ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirah yang selamat. Ianya taubah wajib bersegera. Jadi minggu lepasnya saya bicara berkaitan dengan taubah daripada dosa meninggalkan kefarduan. Taubah daripada dosa meninggalkan sembahyang. Taubah daripada dosa meninggalkan puasa. Cuma taubah daripada dosa meninggalkan puasa tu mungkin lebih mudah lah. Sebab rukun taubah yang keempat, qada kembali puasa tu. Jadi berkaitan dengan qada puasa, yang kita nak kena fahamnya adalah qada puasa ni wajib bersegera. Makna tak boleh nak selang-seli, tak boleh lah. Sebab taubah wajib bersegera. Ianya yang taubah wajib bersegera tu kita baca tadi. Jadi qada contohnya dosa meninggalkan kefarduan puasa, maka qada pun wajib bersegera. Tapi bersegera qada puasa mudah. Bersegera qada puasa mudah. Puasa hari-hari lah. Hak tak puasanya hanya 5 hari sahaja dalam setahun. 2 hari raya, hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari lah tak puasanya. Wajib puasa hari-hari. Kemudian dia orang yang qada puasa yang bukan taubah, tu dah apalah nak tunggu Isnin ke, nak tunggu Khamis ke, nak tunggu Rejab Syaban ke, macam orang perempuan haid dan nifas tu. Tu qada puasa, tapi itu bukan taubah. Itu bukan taubah. Ada ni. Hak bicara sekarang ni orang yang meninggalkan puasa yang tidak dibenarkan pada syarak, hak dosa besar tu. Perempuan haid dan nifas tinggal puasa kerana syarak yang mewajibkan tinggal puasa. Kalau puasa haram pula jadinya. Jadi perempuan haid nifas qada puasa ni tak sama dengan orang qada puasa untuk melengkapkan rukun taubah lain. Perempuan haid dan nifas ni memanglah qada puasa tu wajib. Tapi bersegera sunat je. Maknanya kalau 2 Syawal tu haid ke nifas ke suci dah, 2 Syawal tu selalulah qada. Terus qada sunat. Ada ni. Tidak tunggu bulan Rejab ke, nak gabung qada dengan Rejab, nak tunggu Syaban ke, nak gabung puasa qada dengan Syaban, terbulanglah. Dah kalau mati sebelum qada berdosa ke dah berdosa. Kan qada wajib, betul qada wajib, tapi bersegera sunat. Ada ni. Apabila dia meninggalkan bersegera qada, tak berdosa. Dia mati, tak berdosa. Cuma masalah sikitnya, kalau perempuan haid dan nifas ni mati belum sempat qada, nak kena kira bab fidyah dah pulaknya, situ je lah. Tapi waktu kewajipan orang hidup dah, bukan kewajipan orang mati. Orang mati kerah dah. Nak kewajipan apa lagi dah. Situ je lah nak kena kiranya. Perempuan ni mati. Dia puasa baru ni
Dia beranak sebelum Ramadan tu. Lepas tu nipah dia panjang tu. Berapa hari je dia puasa sebenarnya? Lepas tu dia qada. Habis dah ke? Ni hak meninggal ni. Kena kira lah. Tak ni. Sebab itulah hutang-hutang ni. Hutang apa panggil tu? Hutang. Wajib bayar, wajib qada. Cuma bersegera qada tu sunat. Kena tanda lah sebab mati bila-bila masa. Kalau mati belum sempat kita lunaskan hutang. Mana kita mati belum sempat kita lunaskan hutang. Haid nipah hak tak puasa tu, tak ada salah kita, tak berdosa kita. Tapi anak-anak cucu kita kemudian tu, takut mereka tak tahu kita ni belum melunaskan hutang, yang mana mereka kena lunaskan hutang tu sama ada mereka buat keluar fidyah beras cepat sehari ataupun mereka pakat ambil qada masing-masing bagi. Ada ni. Wajib tu, bukan sunat. Tapi wajib atas orang hidup lah. Lepas orang hidup dah nak buat pun kena ada tandaan. Mana hak tuan hutang ni, hak perempuan yang ada hutang puasa ni, catatlah. Kalau hutang hik tu tak apalah, tu sikit. Kalau hutang nipah, hutang hik punya main juga. Setengah orang tunggu hujak Syabang, dah mati dulu kadang-kadang. Nak kira mana tu? Jadi kalau tak tahu, orang kemudian tak berdosa. Mana anak-anak tak tahu bahawa si mati ni belum habis lagi qada puasa dia. Tak tahu, tak berdosa lah. Walaupun tak berdosa, maknanya kita ada sangkutan dah di situ dengan bahawa kita tidak melunaskan. Contohnya fidyah puasa yang mana beras tu kepunyaan fakir miskin. Beras tu kepunyaan fakir miskin. Sepatutnya dia ambil daripada harta peninggalan arwah. Tiba-tiba kita jadikan sebagai pusaka bagi adik-beradik. Dalam bagi adik-beradik tu ada beberapa ringgit yang sepatutnya digunakan untuk beli beras untuk bagi pada fakir miskin. Kita tak tahu, tak berdosa, tapi sakut situ tu. Jadi kita pergi bakar hak orang. Hak orang siapa? Fakir miskin. Makan hak orang kaya pun sakok dah kitanya, walaupun tak berdosa. Ni makan hak fakir miskin ni. Tak banyak pun hak orang. Hak fakir miskin pula. Tu kata. Maknanya kalau ada hutang, lekat hutang, catat. Ada ni. Mana kalau mati tu buka dalam buku hutang tu. Buku hutang apa ni? Tengok-tengok. Puasa 7-8 hari kerana haid ni tak bayar, tak qada pun lagi. 7-8 cukup. Cari pakai miskin. Memanglah ada dua pilihan di situ. Sama ada beli beras cepat sehari ataupun diqadakan oleh keluarga. Diqadakan oleh keluarga. Lapar sehari kalau beli beras secupak je, RM2 je. Tak apa RM2. Mana nak? Buat keluar RM2 ke dengan lapar sehari. Bukan puasa kita ni, puasa qada untuk arwah. Lapar sehari dengan keluar duit RM2. Tapi RM2 ni pun bukan duit poket kita. RM2 ni duit arwah, bukan duit kita. Sekarang ni arwah ada hutang puasa 10 hari contohnya. 10 hari. Ni duit arwah RM20 ni. RM20. Okey, RM20 ni 10 hari ni anak ada 5 orang. 2 hari seorang. Siapa nak qada 2 hari ambil RM4. Ambil RM4. Hak tak mau qada pergi beli beras. Mana nak? Kalau nak lapar sehari, duit tu duit arwah, bukan duit kita pun. Bahkan memang afdalnya kita beli beras, bukan kita puasa ganti. Bukan kalau anak-anak ni dua pandangan. Ni kata kita beli beras. Saya tak setuju. Saya nak supaya kita pakat puasa ganti. Maka kita pilih pandangan hak fidyah beras. Sebab itu hak sepakat ulama. Adapun ganti puasa arwah ni, ada setengah kata tak jadi. Khilaf ulama di situ.
Jadi kalau berselisih antara beli beras untuk 10 hari tadi ni ataupun anak-anak pakat bagi kodok 10 hari, kalau berselisih pandangan, maka ambil hak beli beras. Dan memang afdal beli beras. Mana 10 hari 10 cupok Gitu lah. 10 cupok. 10 cupok ni 7 kilo gitu je. 7 kilo je. Dia secupok 675 gram. Dah. Betul tak? Secupok 675 gram. Ya tak? Dia gini. Dia jadi bab video pula kita ni. Dia kalau orang tua yang memang tidak berkemampuan nak puasa, memanglah dia bayar video. Kalau tadi cerita orang mati yang terhutang, orang tua yang tidak ada kemampuan berpuasa, memang video cepat sehari. Kalau Ramadan tahun tu 29 hari, 20 kilo lebih dalam sikit je lebih. Kalau 29 hari Ramadan. Tapi kalau tahun tu jatuh 30 Ramadan, 30 hari, 20 cupok tak cukup. Dia kena 20 cupok setengah. 20 kilo tak cukup. Dia kena 20 kilo setengah. Mana beli 10 kilo, lepas tu beli pula setengah kilo. Allah kena kuk ni. Tak apalah. Maknanya bukan. Kalau 30 hari, jadi 30 cupok. 20 kilo tak cukup. Tapi kalau 29 hari saja Ramadan tahun tu, jadi 29 cupok. 20 kilo lebih sikit je. Lebih dalam suku kilo gitu je. Lebih sikit je. Kalau lebih sikit tu jangan kita tebuk pula waktu baik. Jangan gitu. Mana nak cerita? Maknanya kalau 29 hari Ramadan tahun tu 20 kilo, lebih sikit je. Tapi kalau jatuh Ramadan tahun tu 30 hari, jadi orang tua ni nak kena bayar 30 cupok, 20 kilo tak cukup. Dia kena 20 kilo setengah. Maknanya beli 25 kilo lah. Maksudnya gitulah. Hal lebih tu panggil sedekah. Maknanya kalau 30 cupok untuk 30 hari, 20 kilo tak cukup. Tak cukup setengah kilo je. Dia gitu. Bukan 675 gram. Jadi kalaulah hak arwah ni meninggal, dia ada belum qada puasa ni lah. Maknanya cukup sehari lah daripada harta peninggalan arwah. Jadi maknanya orang haid dan nifas qada puasa tak sama dengan orang yang meninggalkan puasa yang berdosa besar. Qada tu rukun taubah. Dia tak boleh nak tunggu-tunggu Isnin, nak tunggu Khamis, tak boleh. Dia wajib kena qada hari-hari. Kena qada hari-hari. Ada ni. Hak tak qadanya hanya 5 hari sahaja, hari yang diharamkan puasa. Tu je. Cuma saya nak sebutnya, kalaulah taubah daripada dosa besar meninggalkan kefardan puasa, rukun taubah yang keempatnya qada kembali, dia tidak terganggu amal-amal yang sunat. Sebab orang yang sedang berpuasa qada, nak sembahyang sunat, tidak ada gangguan. Nak membaca Al-Quran, nak berzikir dosa, tidak ada gangguan. Sebab dia berjalan, puasanya berjalan macam biasa. Dia berbeza dengan rukun taubah, meninggalkan kefardan sembahyang. Dia kena qada sembahyang, dia kena buat sembahyang. Nak buat benda lain tak boleh dah. Jadi sembahyang qada ni dia satu perbuatan suku. Yang mana kalau kita pergi buat benda lain, qada sembahyang ni kena nak buat jadinya. Ada pun qada puasa ni tak ada buat apa-apa pun, tinggal makan je. Jadi tinggal makan ni kalau kita nak sembahyang sunat, tak ada gangguan. Kita nak berzikir, nak membaca Quran, tak ada gangguan. Ada pun kalau kita qada sembahyang, satu perbuatan ni qada sembahyang ni. Jadi boleh dah nak tinggal perbuatan qada sembahyang, nak buat perbuatan sunat, haram. Tak ada ni. Dia masalah lah. Kalau buat qada sembahyang. Qada puasa, perbuatannya apa? Perbuatannya hanya tinggal makan minum. Jadi
nak semai sunat tak ada gangguan apa. Bahkan nak puasa sunat pun boleh. Sebab apa? Sebab puasa sunat boleh kapuh dengan puasa qada. Jadi dia puasa qada, taubah. Hari Isnin, puasa qada serta Isnin. Hari Khamis, puasa qada serta Khamis. Bulan Syawal, puasa qada serta sunat nang Syawal. Bulan Rejab, puasa qada serta sunat Rejab. Bulan Syaban, puasa qada serta sunat Syaban. Ni. Jadi kalau taubah daripada meninggalkan kebadan puasa iaitu qada kembali, dia mudah. Dia amal-amal sunat yang lain ni tak ada masalah. Ada ni. Berbeza dengan qada sembahyang, kena buat perbuatan qada sembahyang tu. Kalau kita nak buat perbuatan lain, kena tinggal perbuatan qada sembahyang. Boleh ke tak? Sebab qada sembahyang ni wajib bersegera. Ni jadi panjang bicara ni. Ni kata kena slow-slow ni. Kalau tidak, pakai lari lah jawapan ni. Dia berbeza dengan qada puasa. Hak tu bab qada puasa lah. Hak bab di video lah kau tahu ke. Hak tu bicara suku lah tu je. Pandai ni. Sebab dia tinggal puasa masa muda-muda. Biasa orang lelaki lah. Dia orang lelaki ni, dia tak sama dengan orang perempuan. Dia biasanya berpuasa di luar bulan Ramadan sebab memang dia ada hutang sama. Orang lelaki ni dia tak ada puasa di luar bulan Ramadan. Sebab tu setengah orang lelaki ni kalau musafir pun tidak berbuka. Sebab apa? Tak sanggup nak qada, dia kata. Walaupun sehari. Sekali dia musafir, dia boleh berbuka puasa, boleh cukup syarat. Tapi kenapa tidak berbuka puasa? Sebab nak kena qada. Nak kena puasa di luar bulan Ramadan, setengah orang lelaki ni tak pernah. Orang perempuan ni tak apa. Dia memang ada qada sama. Dia puasa memang tak cukup sama orang perempuan ni. Mana ni? Jadi, orang perempuan ni biasa je bab puasa ni, luar Ramadan. Orang lelaki. Orang lelaki ni, hak puasa Ramadan, hak kata musafir tu, hak jenis hak tak biasa puasa di bulan lain tu, dia takkan berbuka. Tapi hak timur lelaki ni apa ni? Hak tinggal puasa sengaja segelai masa muda-muda. Dia kata masa sekolah menengah. Kalau menengah balik dah. Saya pernah dijemput buat ceramah di sekolah menengah yang disiplin pelajar dia agak berat. Kalau menengah biasa ni. Cerita bab tinggal puasa. Berdosa besar. Berdosa ni dia orang senyum je. Dia orang senyum je berdosa ni. Orang tua pun senyum je dosa. So kata budak-budak. Kamu nanti terhutang puasa tiap-tiap tahun, langkah tahun untuk satu hari satu cupok. Satu hari satu cupok. Satu hari satu cupok. Untuk sehari, satu tahun, satu cupok. Untuk sehari. Kalau kamu tidak puasa 30 hari, 30 cupok. Untuk setahun. Lepas tu tahun depan tak puasa pula. Tahun depan hak lain pula. 10 tahun kamu tak puasa. Kamu 10 tahun 10 tahun jadi 10 bulan lah. 300 hari tau. Setahun 300 cupok. Kamu umur 560 baru kamu nak qada, kamu kena bayar berat habis selori lagi kata. Orang cerita begitu. Lepas tu ustaz kata masing-masing budak-budak tu berat lagi tu ustaz. Saya nak cerita langsung pandangan mazhab lain. Tak cerita. Tak ada cerita. Kamu mati nanti, hutang kamu ni beras beribu-ribu kilo kamu tak mampu nak bayar, kamu mati. Anak-anak kamu wajib ambil daripada harta kamu, beli beras, bayar. Kenapa? Kerana kamu masa muda-muda kamu tinggal puasa. Tiba-tiba anak kamu tak bayar. Anak kamu pula rapah beras milik fakir miskin. Anak kamu pula sambung dosa besar pula kerana kamu masa muda-muda buat perangai. Siapa anak cucu kamu pun akan jadi berdosa sama dengan perbuatan kamu masa muda. Beri sungguh beri sungguh. Tak ada cerita dah, pandangan tak cerita dah.
Lepas tu ustaz jepuk tu, Allah kata takut budak-budak dia tu. Sebut dosa dia senyum je. Kan. Kamu ni tertanggung. Satu hari, lakos tahun satu cepok. Lakos tahun satu cepok. Kalau satu hari, kamu 10 hari, 15 hari, 20 hari, 30 hari. Tiap-tiap tahun kamu awak perangai. Lepas tu, lakos tahun tu. Kata selori beram. Biar jitu pandangan. Hak berat. Jadi, hak masalah kalau kata lakos tahun tu, hak masa muda-muda dahulu kitanya, tu boleh carilah pandangan hak ringan sikit. Tapi hak pentingnya, hak sepakat ulama, wajib qada puasa tu. Hak tu nombor satu. Hak masalah lakos tahun tu, pandangan yang sederhana. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i hak tak dia. Dia lakos tahun tu cukup untuk sehari. Kalau 30 hari faham lah. Kalau 10 tahun 300 hari faham lah. Sebab ada orang dia mula puasa 40 50. Oh, berapa ratus hari tu Ramadan dia tak puasa. Jadi lakos tahun. Ni memang satu bank lah. Bank panjang. Pandangan yang pertengahan, ni pandangan mazhab Hambali contohnya, pandangan dalam mazhab Syafi'i, lakos tahun secukup untuk sehari. Lepas tu tak naik dah. Tak naik dah. Maknanya kalau ada hutang 300 hari, payah 300 cukup je. Kalau ada hutang 1000 hari, payah 1000 cukup je. Dia lakos tahun ada cukup. Tapi lakos tu tak naik dah. Cukup tu tak mati dah cukup. Dia tak naik. Pandang ni. Ini pandangan yang pertengahan. Mana kalau kira-kira balik masa muda 10 tahun tak berpuasa, maknanya 10 tahun ni 300 hari, baik 300 cukup. Gitu je lah. Tak ada ganda-ganda, tak ada. Lakos tahun ada video tapi tak ganda, tak naik. Lepas naik tahun yang kedua, ketiga tak naik. Dia hanya cepat tu je. Itu pandangan yang pertengahan. Tapi itu bicara kemudian. Nombor satunya, wajib kena qada puasa tu tiap hari. Sebab apa? Sebab wajib bersegera qada. Berkaitan dengan meninggalkan kefarduan puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.